إلى أقرب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la wahidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-murtada wat-tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi ahdi mahabbataka wa mati guru hari ketua masjid Pak Imam dimahamkan dan kemudian kita mari kita sama-sama kita doakan Tuhan kita Tuhan kami semangat untuk program ini pada malam dapat bersama kita yang dirahimkan tamu kita yang datang dari jauh, orang Profesor Madia Dr. Abdul Manam bin Muhammad yang hadir bersama kita pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayahanda, bunda-bunda, tamu-tamu Allah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita semua taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur yang sedalamnya Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita untuk kita dapat hadir ke rumah Allah Ta'ala pada malam ini. Kedua, tidak lupa kita kepada junjungan mulia Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat akan mendapat syafaat baginda di hari akhir. Amin ya rabbal. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita berada di penghujung Sya'ban dan kita akan menempuh satu bulan yang sangat kita rindukan, itulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama membuat persiapan menunggu kehadiran bulan Ramadan, dan pihak masjid telah menganjurkan satu program, itulah sambutan ambang Ramadan. Ini suatu program yang sangat baik untuk kita mempersiapkan diri. InsyaAllah pada malam ini kita bersama dengan Al-Mukarram Profesor Madia Dr. Abdul Manam bin Muhammad yang kita jemput khas daripada Unisa Terengganu. Beliau merupakan pensyarah kanan di universiti tersebut dan tidak asing lagi bagi kita di Kuantan ini. Dan beliau sebenarnya lepasan daripada Universiti Al-Azhar, BA di sana, dan kemudian sambung di Universiti Malaya di bidang tasawuf, master, dan menyambung pengajian beliau di peringkat PhD di bidang tasawuf. Dan beliau mempunyai pengalaman dalam membimbing
kita semua di bidang tasawuf. Dan insya-Allah semana yang saya sebutkan dalam kuliah-kuliah saya yang lepas, kepentingan kita mempunyai bimbingan dalam membina rohani kita, untuk kita mempersiapkan diri kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Pentingnya bimbingan untuk kita membina rohani kita, ya. Di antaranya adalah memperbanyakkan zikrullah, dan zikrullah itu diambil daripada hati mukmin, ya, secara berdepan-depan untuk kita menjadi insan yang lebih berdisiplin, ya, dalam kita membina rohani kita. Dan insyaAllah selepas isyak, ya, ataupun tengok keadaan, kalau ada masa, Mukarram Ustaz akan mengijazahkan zikir, ya, kepada sesiapa yang berminat. Tidak ada paksaan, untuk sama-sama kita beramal, ya, dengan zikir-zikir yang lebih muktabar, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, tajuk pada malam ini iaitu ibadah di bulan Ramadan menurut tasawuf. Sebab dalam agama kita ni ada 3 rukun agama, iaitu fiqh, tauhid dan tasawuf. Fiqh, tauhid dan tasawuf. Walaupun tajuk dia ibadah di bulan Ramadan menurut tasawuf, tapi bukanlah bermakna kita meninggalkan akidah dan juga fiqh, ya. Sebenarnya dia lebih memperhalusi, ya, memperhalusi ilmu fiqh itu sendiri, supaya ibadah kita itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa merengahkan masa, insya-Allah saya persilakan Al-Mukarram Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad untuk sama-sama kita mendengar huraian beliau. Dan saya sebagai moderator tak akan tanya soalan lah, ya. Terus kepada ceramah beliau, dan kalau di hujung nanti ada soalan daripada jemaah, maka kita persilakanlah 1 atau 2 soalan, ya. Jadi dengan ini saya persilakan Al-Mukarram Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad Hafizahullah untuk menyampaikan ceramah beliau. Al-yatafaddal mashkur. Kan Bukan di sini. Entah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menurunkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya.
nikmat-nikmat yang zahir, demikian juga nikmat-nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan pula kita ini orang yang mensyukuri nikmat. Dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan moderator kita Ustaz Yunan, ahli jawatan kuasa masjid ini, Imam Bilal dan jemaah sekalian. Perkara yang saya nak kongsikan bersama pada malam ini sempena dengan kedatangan bulan Ramadan ialah untuk kita sama-sama perhatikan dan mengambil istifadah, mengambil pengajaran daripada pedoman-pedoman yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan juga huraian para ulama-ulama kita. Menyentuh tentang persoalan Ramadan ini, maka ayat yang selalu dibaca berkenaan dengan amalan ibadah puasa ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini seringkali disebut, dibaca terutamanya ketika membahaskan persoalan puasa Ramadan ini. Baik, yang kalau kita perhatikan ayat yang pendek ini telah mengajarkan kita banyak perkara. Antara pengajaran-pengajaran yang boleh kita perhatikan dari ayat ini ialah Allah berfirman dimulai dengan seruan kepada orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dapat difahami daripada seruan ini bahawa perintah Allah Ta'ala ini ditujukan kepada mereka ini, golongan orang yang beriman. Itu jelas. Dengan arti perintah supaya melaksanakan puasa ini adalah merupakan kewajipan untuk umat Islam, tidak untuk yang lain daripada mereka itu. Namun di sebalik itu ada satu petunjuk lain yang dapat kita fahami, yaitu bila perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman, memahamkan kita bahawa keadaan menerima perintah ini adalah sangat bergantung kepada keadaan iman yang dimiliki oleh setiap orang. Itu antara isyarat yang dapat kita faham. Dengan arti penerimaan umat Islam ini terhadap perintah berpuasa ini berbagai-bagai, berbeza-beza. Ada yang menerimanya dengan penuh kegembiraan, menunggu. Kadang-kadang berbulan-bulan lagi sebelum tibanya Ramadan sudah terasa kesan. Jadi di antara orang Islam ini ada yang seperti itu. Dia sambut Ramadan ini dengan penuh keinginan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesukaan, penuh harapan. Tapi walaupun demikian, ada juga di antara umat Islam ini yang bersikap sebaliknya. Sebaliknya dengan arti bila dengar saja Ramadan sudah terasa beban baru yang akan datang. Terasa berat, terasa bermasalah, rasa mula terkongkong dan sebagainya.
yakni dengan penuh ketidaksukaan. Menghadapi bulan Ramadan ini dengan perasaan cemas, tak suka, serabut dan macam-macam. Jadi kenapa timbulnya sikap-sikap yang berbeza ini? Maka kembali kepada pedoman ayat tadi. Bila Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan ditujukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah ini ditujukan kepada mereka, maka dapat dipahami daripada perintah itu bahawa situasi, keadaan, kekokohan tahapan imanlah yang akan mengukur sikap kita dalam menerima Ramadan. Jadi kita baca ayat ini bukan untuk mengukur orang, tapi untuk menjadi pedoman bagi kita sendiri. Berarti kalau kita bila dengar datangnya bulan Ramadan, kita dah dekat dengan bulan Ramadan, dah nak puasa dah ni, berapa hari lagi, lihat kepada diri kita. Apakah kita menerimanya dengan senang hati, dengan keinginan, kemahuan? Sekiranya demikian, maka syukur, alhamdulillah. Itu mudah-mudahan memberi pedoman kepada kita, iman kita masih utuh, masih kukuh, masih baik. Tapi sekiranya kita mendapati keadaan diri kita ini bila masuk Ramadan cemas, padahal dah ini mari mikir macam-macam, berasa mari satu beban dah, susah hatilah, gelisahlah, macam-macam fikir, macam-macam dia mari ni nak buat guana dah, macam-macam. Jadi sekiranya kita mendapati keadaan itu yang kita rasai ketika menghadapi Ramadan, itu memberi pedoman kepada kita untuk kita sedari bahawa iman kita ini perlu kepada pengukuhan, perlu kepada pembinaan, perlu kepada pemantapan. Itu satu perkara yang kita sama-sama perlu renungi. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang sejarah amal ibadah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah difardukan, telah ditetapkan, telah diwajibkan ke atas kamu ini dengan ketetapan yang fardu, yang wajib, yaitu ibadah puasa ini, sebagaimana telah ditetapkan perkara yang sama kepada umat-umat yang terdahulu. Artinya bahawa kita ini umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan satu-satunya umat yang melaksanakan ibadah ini. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat yang terdahulu, mereka juga telah diperintahkan Allah melaksanakan ibadah ini. Jadi dari segi sejarahnya, ibadah ini sudah lama diamalkan, diwajibkan juga kepada umat nabi-nabi yang terdahulu, sebagaimana kita juga telah diwajibkan amalan ini. Maka itulah yang perlu kita fahami dari segi sejarahnya, bahawa amalan ini bukan amalan yang mutaakhir ini saja, ujung-ujung saja, kemudian dia diperintahkan dilaksanakan. Orang dulu dah buat pun, tidak. Dia sudah lama dilaksanakan. Bergenerasi umat nabi-nabi terdahulu telah pun diperintahkan Allah dengan perintah yang sama, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah ini. Dari sisi yang lain, dari sudut yang lain, ia menunjukkan kepada kepentingan ibadah puasa, yakni dilaksanakan oleh umat nabi-nabi terdahulu, termasuklah kita ini. Semuanya melaksanakan. Berarti amalan ini amalan yang sudah tentu mempunyai nilai yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia, sehingga kita perlu meneliti dan mengkajinya. Apa rahsia besar yang ada di sebalik ibadah ini, sehingga umat-umat terdahulu pun diperintahkan melaksanakannya, dan kita disuruh menyambungnya pula, melaksanakan ibadah. Ada benda. Sebab dari segi zahirnya kita nampak ibadah puasa ni tak nampak macam ibadah lain. Kalau semayang kita nampak gerak yang berbeza.
Kalau haji, kita nampak perbuatan-perbuatan yang ketara yang kita tak buat pada waktu-waktu lain dan perlukan biaya yang besar. Kita nampaklah ibadah tu sebagai satu bentuk ibadah yang kelihatan, ibadah yang apa ni, nampak ketara. Tapi puasa ni tak nampak, biasa je. Dari segi gerakannya tak nampak kelainan daripada orang lain, tak berapa nampak. Jadi dari satu sisi kita nampak amal ibadah puasa ni macam terlindung, tak nampak suatu bentuk ibadah yang khusus, yang beza daripada amalan kita hari-hari, tak nampak. Tapi dinyatakan amalan ini amalan yang penting kerana telah diperintahkan oleh Allah supaya dilaksanakan oleh umat terdahulu, demikian juga umat ini. Maka di mana rahsianya? Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita sama-sama kaji, gali dan teliti apa rahsia besar di sebalik ibadah puasa. Baik, kemudian antara pengajaran lain yang disebut dalam ayat ini, bila Allah menyebut kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, yang difardukan, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan ibadah puasa. Artinya ibadah ini adalah ibadah wajib dan kita semua tahu dia adalah rukun Islam kita. Tiang, kalau sebuah bangunan itu tiangnya tidak cukup, sudah tentu bangunan itu tidak kokoh, tak bertahan lama, dia tak boleh tetap teguh, dia akan jadi sengit dan seumpamanya. Maka puasa ni seumpama salah satu di antara tiang-tiang itu. Dia ibadah penting, suatu kewajipan, satu rukun yang perlu dilaksanakan di dalam agama kita. Berarti sekalipun ibadah ini merupakan satu kewajipan, yakni ibadah ini merupakan satu ibadah yang merupakan satu kewajipan yang perlu dilaksanakan, berarti kita kena laksanakan kecuali ada rukhsah, ada kelonggaran tertentu. Itu kerana rukhsah, kerana kelonggaran. Tetapi kewajipan tetap satu bentuk kewajipan. Jangan kita guna bahasa tak wajib puasa. Itu cakap mudah gitu. Kita fahamlah maksudnya tu untuk orang sakit. Tapi jangan pakai tak wajib. Bahawa puasa tetap satu kewajipan, cuma diberi kelonggaran, rukhsah kepada golongan-golongan tertentu untuk tidak berpuasa. Bukan berarti boleh tak puasa. Jadi penggunaan bahasa ni kena cermat sikit. Jangan sampai kita menggunakan bahasa tak apa tak puasa. Kita fahamlah yang dimasukkan tu untuk golongan tertentu, untuk orang sakit. Tapi guna bahasa tak apa tak puasa tu, itu berbahaya. Dibimbangi dia boleh bawa, kalau tak kena gaya, dia dah melarat akhir sekali, sampai boleh bawa ke tahap kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Satu kewajipan kita bimbangi ke situ. Maka perkara-perkara seperti ini ni jangan guna, kena cermat sikit. Bahawa puasa wajib, cuma dalam bagi golongan tertentu diberi rukhsah. Sama juga dengan kenyataan kalau kita nak kata boleh menipu, jangan kata boleh menipu. Jangan guna bahasa itu, berbahaya. Tanpa sedar kadang-kadang dia dekat-dekat kepada kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Cuma pada dasarnya menipu ni, saya nak beri contoh, saya takut orang kita salah guna bahasa. Bahawa apa-apa hal pun seperti yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, bahawa berbohong ni, menipu ni memang sama sekali tak boleh, kecuali kerana darurah dia, seperti yang dihuraikan dalam kitab-kitab, darurah yang tertentu. Tapi benda tu tetap tak boleh. Macam kita makan, orang yang makan daging babi dalam keadaan dia tak ada makanan lain, dia tidak sampai ke tahap daging babi itu jadi halal. Tak boleh nak kata gitu, itu rosak imam kita kalau kita mengatakan itu. Cuma diperbolehkan pada dia tu kerana rukhsah, diberi kelonggaran. Cuma sikit guna bahasa.
Kalau salah guna bahasa, dibimbangi boleh bawa kepada kita telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Saya beri contoh saja lah. Sama juga puasa. Kita kena fahami dia satu kewajipan. Kewajipan yang mesti dibuat. Kecuali kepada golongan tertentu diberi kelonggaran. Bukan berarti amalan tu boleh buat, boleh untuk tidak dibuat. Ini saya sekadar untuk supaya kita cermat guna bahasa, takut terbabah tadi tu. Baik. Kemudian itu kita perhatikan antara hal lain yang disebut dalam ayat ini, dan inilah yang paling penting dan inilah yang ingin saya fokuskan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini poin yang paling besar yang saya nak berikan tumpuan. Diwajibkan, wahai orang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu melaksanakan ibadah puasa itu sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa. Ungkapan di penghujung ayat ini menyatakan tujuan utama puasa itu dilaksanakan, yaitu supaya manusia ini mencapai takwa Allah. Inilah yang lebih penting. Jadi apa-apa perbuatan yang dibuat itu, maka biarlah mencapai targetnya. Kita bawa kereta, kita kena tahu nak pergi ke mana. Bawa boleh je pusing-pusing, tak tahu pasal pusing, tak tahu kali nak pergi, habis minyak saja, kena mulai. Tapi biar kita kena tahu bawa kereta ni ke mana kita nak pergi, biar sampai tepat tu. Maka dalam ibadah puasa ni dia ada target dia, dia ada tujuan dia itu, iaitu supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, yakni terbinanya takwa Allah. Jadi untuk melihat ini kita perlu perincikan sikit bagaimana puasa ini membawa kepada takwa. Jadi untuk melihat ini perlu dulu kita perhatikan apa arti takwa, supaya kita dapat melihat bagaimana puasa membawa kita ke situ. Jadi apa arti takwa? Kalau kita ke masjid di hari Jumaat, bahawa menjadi satu rukun dalam khutbah itu, iaitu khatib akan berpesan kepada muslimin supaya bertakwa. Itu rukun dalam khutbah, pesanan supaya bertakwa ini. Cuma tinggal lagi penafsiran kepada takwa itu tidak dilakukan dengan tafsiran-tafsiran yang detail, agak umum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu. Stop situ. Dari segi memenuhi rukun khutbah itu sudah memadai, sudah lulus dari segi syarak, yaitu berpesan kepada umat muslimin supaya bertakwa. Cuma tinggal lagi huraian tentang takwa itu tidak dijelaskan dengan agak jelas yang boleh memahamkan kita secara yang lebih baik. Itu saja. Hanya dinyatakan dengan melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Sangat umum. Ini yang perlu didetailkan sikit. Maka yang telah melakukan ini antaranya adalah Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Minhaj Al-Abidin, Al-Imam Al-Ghazali telah memperincikan persoalan takwa ini dengan perincian yang sangat halus dan mendetail. Dan kita nak lihat aspek yang kita rasa perlu dalam bahasan kita malam ini, untuk kita tengok puasa kita ni kat mana tempat letak ni. Itu je sebenarnya, bukan apa. Kata Al-Ghazali, kesimpulan daripada huraian Al-Ghazali, bahawa takwa itu ada 3 fasa, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan bagi takwa ini. Jadi Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, itu hasil daripada analisa dan penelitian beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ulama-ulama dulu dalam membahaskan sesuatu perkara ini, mereka akan kaji secara keseluruhan ayat Al-Quran dan hadis. Baru mereka mengeluarkan pandangan-pandangan setelah meneliti
dalil-dalil yang ada agak berbeza sikit dengan alim-alim kita hari ini. Alim-alim kita hari ini minta maaf lah, kan tak tahu apa, kadang-kadang penelitian itu tidak menyeluruh, tapi cara bercakap tu macam ulama usul. Kau mulalah orang ni doktor, orang ni doktor, orang ni itu, orang ni macam-macam. Ini ulama kita hilang dari segi apa ni, adab, dari segi ketelitian kurang sikit. Orang zaman dulu dia takut nak cakap lebih-lebih kurang. Kecuali dia betul-betul dia teliti dengan baik, dia kaji dengan mendetail. Sebab tu kita hari ini lebih banyak pada kita mencurahkan apa yang kita ambil daripada alim ulama kita. Sebab kita rasa kita tak mampu nak buat apa yang mereka buat. Kita ambil hasil. Kalau kita rasa kita alim sungguh, mendalam ilmu, menguasai pelbagai bidang, menguasai Al-Quran dan hadis, bolehlah kita buat buah-buah itu sendiri. Tapi yang memiliki kealiman seperti itu kita nampak macam zaman kita ni mungkin boleh bilang lah. Baik. Jadi Al-Ghazali ni telah meneliti Al-Quran dan membuat intisari kesimpulan. Dia kata ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang takwa ini menunjukkan bahawa takwa ini rupanya ada 3 fasa, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kata Al-Ghazali, takwa dalam makna ibadah yang zahir, perbuatan zahir kita. Kalau kita solat, gerak badan kita, rukuk, sujud dan sebagainya, tanpa melibatkan aspek dalaman, gerak zahir saja, itu adalah dinamakan ibadah yang zahir. Kata Al-Ghazali, takwa dalam Al-Quran salah satu maknanya adalah dengan makna itu, perbuatan yang zahir sifatnya. Maksudnya kalau kita semayang, asal kita buat perbuatan kita itu betul, dikira sudahlah. Tak kira lah khusyuk ke, tak khusyuk ke, ingat mana-mana, tak kisah. Yang penting buat, jadi. Jadi aspek zahir itu, kata Ghazali, itu salah satu saja. Salah satu di antara makna takwa yang disebut dalam Al-Quran. Dan ini, kata Al-Ghazali, diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi ayat ini bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dari segi tafsiran, ayat ini bermaksud atiullaha haqqa ta'ati. Hendaklah kamu taat, kamu patuh, yakni kau laksanakan ibadah dengan kepatuhan yang sebenar-benarnya. Kau buat. Disuruh sembahyang, buat. Jadi menurut faham Al-Ghazali, takwa dengan makna yang pertama ini hanya melibatkan aspek zahir saja, amalan zahir. Sama ada sembahyang kita ke, puasa kita ke, bila kita buat sesuai dengan kehendak yang diperintahkan, dikira sudah mencapai maksud. Kalau sembahyang, kita laksanakan ibadah sembahyang kita itu dengan memenuhi rukun dan syarat dia tu, tak kira lah kita ni daripada awal sembahyang takbir sampai salam dah ingat benda pun dah risau. Yang penting terlaksana menurut apa yang diajar. Sama juga dengan puasa. Tak kira lah, asalkan kita jaga syarat dan rukun dan syarat puasa ni, tak kira lah mulut kita tu bergatah sekali duduk-duduk, sampai pernah orang cakap duduk dah risau, buat apa-apa dah risau. Yang penting kita tak makan dan tak lakukan perkara yang membatalkan puasa. Macam tu. Jadi ini, kata Ghazali, bahawa amal ibadah dalam bentuk yang zahir ini adalah salah satu di antara makna-makna takwa. Sebahagian saja, kata Ghazali. Ada 2 bahagian lagi untuk mencapai maksud takwa yang penuh. Takwa yang penuh ni ada 2 bahagian lagi. Bahagian yang kedua, kata Imam Ghazali, dia melibatkan gerak dalaman hati manusia. Dia melibatkan jiwa manusia, kehadiran hati manusia, sifat dalaman manusia. Menurut Al-Ghazali, takwa dengan makna yang batin ini diambil daripada firman Allah. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang bermaksud wa iyaya fattaqun.
Dan hanya kepada Aku, kata Allah, hendaklah kamu merasa hebat, kamu merasa takut, kamu merasa gerung. Hendaklah hanya kepada Aku kau rasa seperti itu. Jadi wa iyaya fattaqun, hanya kepada Aku, kata Allah, hendaklah kamu bertakwa, hendaklah kamu merasa hebat. Maka kata Ghazali, takwa yang disebut dalam ayat ini tidak merujuk kepada amalan zahir, tapi dia merujuk kepada sifat dalaman yang melibatkan gerak dalaman manusia, perasaan manusia, gerak hati manusia. Jadi takwa yang kedua ini, bahagian yang kedua ini adalah melibatkan hal ehwal dalaman manusia. Jadi kalau ada kita melakukan ibadah, zahir kita ni ikut hukum fiqhnya, dari segi ikut rukun dan syaratnya tu, kita dapat sebahagian takwa. Kemudian kita laksanakan semua itu, ada khusyuknya, ada hatinya dan seumpamanya, dapat sebahagian lagi. Tiga sebahagian lagi, 1/3 lagi. 1/3 lagi kata Al-Ghazali, yang ini lebih khusyuk lagi, iaitu menjurus kepada hati yang sudah dibersihkan daripada segala sesuatu yang lain, sehingga hati itu merasa dekat dengan Allah, merasa syek dengan Allah, terpaut dengan Allah, yang ingatan dia itu menjadikan tumpuan hati dia itu tak pandang ke lain lagi dah. Itu yang paling khusyuk dalam takwa, kata Imam Ghazali. Dan ini diambil daripada ayat-ayat Quran yang tertentu, makna takwa yang ketiga itu, iaitu diambil dari firman Allah, "May yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Orang-orang yang taat pada Allah, may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat dengan arti melaksanakan perintah dalam bentuk zahir itu sudah disebut awal ayat. May yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi, dan bertakwa, mayutiillah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi, dan takut kepada Allah. Perasaan pun disebut juga ayat ni. Kita boleh berlanjut sikit. Saya ambil masa sikit lagi, boleh dah? Boleh. Jadi dalam ayat ni disebut man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada-Nya. Jadi kata Imam Ghazali, takwa ini kalau diertikan dengan mana taat yang zahir, sudah disebut di awal ayat. Kalau dimaksudkan dengan takwa di sini dengan mana berasa takut, juga disebut dalam ayat. Jadi kalau begitu takwa ni makna apa? Kata Ghazali, dia ada makna lain. Lain daripada ibadah yang zahir, lain daripada perasaan dalaman, gerak hati kita, khusyuk kita dan sebagainya, lain daripada itu. Maka yang lain itulah menurut tafsiran Al-Ghazali, iaitu tasfiyatul qulub, iaitu suci bersih hati daripada pautan kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi kesimpulan mudahnya, takwa ini 1/3 itu aspek zahir, amalan. 1/3 lagi, 2/3 lagi aspek batin, dalaman. 2/3 itu. Jadi 2/3 itu pecah dua lagi. Satu melibatkan perasaan saja, satu lagi melibatkan perasaan yang lebih halus dan mendalam lagi. Jadi kesimpulan mudahnya, takwa ni ada 3 bahagian, 1/3 saja melibatkan amalan zahir, 2/3 lagi melibatkan gerak dalaman hati manusia. Itu takwa yang sebenar. Baik. Jadi kalau kita perhatikan kepada ibadah puasa kita, di mana semua ini? Ibadah puasa. Jadi kalau kita tengok dari aspek Islam, iman dan ihsan, sebenarnya itulah dari segi penerapan dia. Dalam ibadah puasa kita, dia ada Islamnya, ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Sekarang kita nak tengok secara contoh mudah-mudah macam mana benda ni boleh berlaku dalam ibadah puasa. Baik, kunci utama untuk menjadikan ibadah puasa kita itu
dapat mencapai sebahagian daripada makna-makna ini, kita dapat tengok kunci dia tu ada pada hadis Nabi, iaitu Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kunci duduk pada hadis. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, pertama sekali imanan, atas dorongan iman, yakni kerana keyakinannya, wa ihtisaba, dan juga kerana ihtisaban ini antara maknanya itu iaitu ibadah yang dilakukan itu penuh harapan, ada keinginan, ada harapan supaya diterima oleh Allah. Ihtisaban juga dengan erti ada renungannya, disertai dengan renungan hatinya ataupun penghayatan batinnya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ibadah puasanya itu diterima sebaik-baiknya, sehingga antara kesannya diampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu, diampunkan dosa yang sudah lalu. Jadi dari hadis ini kita dapati ada dua kunci utama supaya puasa kita ni ada elemen-elemen takwa sebut tadi tu. Pertama sekali, dia lakukan ini kerana keyakinan dia, kerana iman dia. Dia buat puasa ni bukan kerana ikut orang, bukan kerana malu ke orang, bukan kerana tu, bukan kerana nak daya, bukan kerana kebetulan ni nak turun berat badan dia. Bukan. Dia lakukan semua ini kerana dorongan iman. Sekalipun dengan sebab puasa berat badan dia turun jadi daya dah sekarang. Itu tak apalah. Tapi bukan waktu yang mendorong dia untuk berpuasa. Hasil yang tercapai itu anugerah, alhamdulillah, tapi bukan dorongan. Imanan. Jadi kerana iman, satu, kerana dorongan iman atas dasar keyakinannya terhadap Allah dan Rasulnya, perintah Allah, kewajipan yang dibajikan, kata dibuat atas dasar itu. Bukan kerana malu ke orang. Puasa berlaku seorang ada puasa. Malu ke orang. Bila ambil sembahyang, tegur sikit. Budak-budak dulu biasalah kadang-kadang sama muda-muda nak minum depan orang malu, tengok bila ambil sembahyang setegaknya telah. Sama-sama muda, budak-budak tu biasa, tapi tak apalah. Atau macam-macam lagi lah. Tapi bahawa yang disebut kuncinya kerana dorongan apa? Dorongan dia berpuasa. Yang kedua, ehwal, keadaan di puasa tu ihtisaban. Ihtisaban ni, yakni bagaimana dia melaksanakan puasa yang ada harapan. Dia buat puasa, mudah-mudahan puasa aku ni betul, puasa aku ni diterima oleh Allah, puasa aku ni mudah-mudahan berbetulan dengan kehendak Allah, diterima oleh Allah, diganjari oleh Allah. Dia ada keinginan tu. Dan termasuk dalam mana ihtisaban juga, dia menghayati puasanya dengan renungan. Yang ni sepanjang dia laksanakan ibadah puasanya tu, dia perhatikan keadaan dirinya dalam menghadapi puasa itu. Jadi sekiranya ada dua ni atau tiga ni, itulah kunci yang akan memberikan keberhasilan kepada puasanya itu. Dorongannya, kemudian harapannya itu, dan yang ketiga renungan. Baik, perhatikan. Bagaimana aspek ini diterapkan apa? Sikit lagi, boleh dah? Boleh. Sikit je, tamu macam ada ni yang sebut. Baik, ibadah sekarang. Pertama sekali dari aspek zahir. Bagaimana takwa yang zahir ni, yang merupakan salah satu 1/3 daripada yang merupakan ibadah terlaksana dan ibadah puasa. Sudah tentu bila kita puasa ni, kewajipan-kewajipan yang terlaksana, yang lain pun terlaksana juga. Dia puasa, sudah tentu dia sembahyang. Cuma kadang-kadang ada orang tanya, sah tak dia puasa, dia sembahyang, dia tak sembahyang, dia puasa? Ini persoalan. Ini dua amalan yang berbeza. Sekali pun tak sembahyang, tapi kalau dia puasa dengan penuh syarat, sah puasa dia tu. Dia tak sembahyang, tu cerita lain, tu dosa lain. Tapi dia tidak membabitkan batalnya puasa. Sah puasa dia. Itu dari segi fiqhnya macam tu lah. Tapi itu dari segi hukumnya. Tapi dari segi kenyataannya, kalau orang puasa, insya-Allah dia akan solat. Baik. Dalam bulan Ramadan ini, kita tengok elemen takwa ni tinggi. Ibadah zahir ni tinggi. Dari segi mana? Pertama sekali,
yang menghalang manusia daripada ibadah di bulan Ramadan ni akan jadi kurang. Sehingga manusia lebih berkesempatan dan lebih bermotivasi untuk buat ibadah. Sebab itu kita tengok bulan Ramadan tu masjid-masjid agak lebih penuh lah berbanding daripada bulan-bulan lain. Secara umumnya dorongan orang untuk buat ibadah tu lebih tinggi. Kalau kita dah aja ngaji bulan puasa ni, stop sikit Al-Quran. Baca kalau sikit-sikit lebih kurang. Tak ada lebih kurang pun. Kata orang, dengar juga orang baca ayat Al-Quran. Tadarus ke dan sebagainya. Kita akan tengok ada peningkatan. Sebab apa? Apa antara perkara-perkara yang boleh kita tengok? Pertama sekali, yang menghalang orang ibadat ni jadi sepik bulan Ramadan. Apa yang menghalang kita daripada ibadat? Pertama sekali, syaitan. Itulah kepala haliang ni, yang menghalang manusia daripada ibadah. Innahu lakum aduwwum mubin. Dengan rahmat Allah, di bulan Ramadan ini, syaitan-syaitan ini dihalang daripada mengganggu manusia. Disebut dalam hadis, apabila datang Ramadan, suffidatis syayatin, dibuka futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu, dirantai setan-setan. Dibuka pintu syurga itu dengan makna sebab-sebab yang mendorong manusia melakukan kebaikan yang dengannya manusia diganjari itu terbuka di bulan Ramadan. Ditutup pintu neraka dengan makna iaitu sebab-sebab yang mendorong manusia kepada neraka itu, sebab-sebab yang mendorong manusia melakukan kejahatan yang akibatnya dibalas dengan neraka itu tutup sikit. Tutup sikit. Kemudian disebut wasufidati syayati. Setan-setan ini terikat, dibelenggu, diikat molek. Tak boleh nak ganggu. Kadang-kadang timbul tanda tanya, kenapa bulan Ramadan orang yang buat jahat, dia buat jahat juga? Jadi kita kena tengok bahawa punca kejahatan tu bukan datang satu-satunya daripada setan. Itu salah satu. Salah satu daripada godaan setan. Jadi tak ada orang ini, ada orang lain sekali lagi. Yang akan kacau juga. Jadi yang jelas setan itu dibelenggu sehingga tidak dapat mengganggu. Itu satu. Cuma ini saya nak sebut sikit fenomena. Satu fenomena kadang-kadang menjadikan kita ni jadi confused. Confused macam mana? Betul dok Nabi kata ni. Fenomena macam mana? Kadang-kadang orang histeria berlaku juga di bulan Ramadan. Tadi dengar sejik kata syaitan kena ikat. Dah mana ada juga kena rasuk jadi doktor ni. Ni saya kena jelas sebab saya bimbang takut orang dia ragu terhadap perkhabaran Nabi ni. Sebenarnya dia salah faham. Bukan Nabi salah kamu, dia salah faham. Baik. Yang menjadikan orang kerasukan, orang histeria itu bukan setan tapi jin. Yang lain berbeza daripada setan. Jadi bila berlaku juga orang kerasukan bulan Ramadan itu, tahulah itu adalah angkara daripada rasukan daripada kelompok jin. Jin macam biasa. Dia juga kalau dia Muslim, diperintahkan berpuasa macam kita. Jadi perkhabaran Nabi itu jelas. Setan ni diikat, dibelenggu, tak nak ganggu orang, dia nak kacau orang. Khilaf ulama dalam menjelaskan maksud setan ni dibelenggu. Ada yang mengatakan bahawa kesemua setan itu dibelenggu, diikat, dirantai sehingga tak boleh berganggu. Sebahagian mereka ini ada yang menjelaskan bahawa yang diikat itu hanyalah ketua-ketuanya saja, jeneral-jeneralnya saja. Adapun yang lain itu dibebaskan macam biasa. Wallahu a'lam. Kerana Nabi tidak menjelaskan secara jelas tentang perkara ini. Cuma diberitahu setan dibelenggu. Maka ulama menjelaskan berdasarkan kepada penelitian masing-masing. Tapi nak kabarnya bahawa ruang ibadah dalam bentuk amalan zahir ini di bulan Ramadan ni lebih meningkat kerana salah satu waktunya yang menghalang ibadah manusia ini jadi kurang. Yang kedua, apa lagi yang menghalang ibadah manusia? Nafsu. Nafsu malah lah, itulah macam-macam. Lalu bagaimana? Bagaimana puasa ini boleh menutup lubang itu?
Kita dengar dalam satu hadis Nabi. Nabi menjelaskan kepada kita, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa yang antara kamu yang mampu berkahwin, adalah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kerana dia lebih menjaga kehormatan, menjaga pandangan, menjaga kesucian diri manusia dengan melakukan perkara itu. Tapi siapa yang tidak mampu, faman lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija, kata Nabi. Kalau dia tidak mampu, siapa yang tidak mampu, hendaklah dia mempraktiskan amalan puasa. Sebab apa? Kerana puasa itu berfungsi sebagai wija. Wija ni perisai, pelindung. Bagaimana puasa ini? Dalam penelitian alim ulama, puasa ini menjadi perisai dengan ibadah puasa. Keinginan, kemahuan nafsu manusia itu dari segi keinginan itu akan turun. Akan turun. Kita hak jenis bekeng mana pun kelapa orang mepeh dah, jadi dah orang. Tahi kenyang memang bekeng kan lain. Tahi kelapa orang dah orang bangun kan pula. Sedar diri jika. Tak kaburnya bila manusia lapar ni, keinginan dia akan turun kan. Itu maksudnya. Bahawa oleh kerana nafsu ini salah satu angkara yang menghalang ibadah manusia, dengan puasa ini dia akan akan jadi kurang, maka dorongan untuk orang beribadah itu lebih tinggi lah, lebih kuat. Baik, saya nak ringkaskan sikit lagi. Itu elemen zahir. Kita nak tengok macam mana takwa dengan mana yang kedua itu. Takwa dengan mana yang kedua yang melibatkan dalaman kita. Jadi kalau kita tengok pada ibadah puasa, dia banyak mengajar dan mendidik kejiwaan kita sendiri tanpa kita sedar. Kecuali kita mengaji bab ni, kita nampak, kita tahu, kita akan nampak. Sebab tu saya kata tadi, kunci nak menghayati benda ni selain daripada iman, dia kena ada penelitian, dia kena mikir renungan, penghayatan. Baik, salah satu jiwa kita ni, dia ada amalan-amalan dalaman dia. Salah satu daripada amalan dalaman yang merupakan sebahagian daripada takwa adalah sabar. Sabar ni artinya kita tahan, tebing. Kita menahan diri itu sebenarnya itulah sabar. Cuma nak suruh supaya kita ada kuat ketahanan tu, kena berlatih. Maka salah satu latihan untuk membina sabar ini adalah dengan amal ibadah puasa. Bulan biasa kita puasa sunat, pergi pasar tengok makanan sedap, dia buka tak sedap. Dah tahu. Dah sebab lagi sunat. Pagi-pagi tu niat malam dah puasa sunat. Tengah jalan tengok seliu tengok. Main yang golek. Ataupun nak kira bau ke apa ke. Jadi seliu. Buka tak sedap. Jadi tapi berbeza dengan ibadah puasa wajib. Bila kita laksanakan ni atas dasar kewajipan ni, tengok makanan sedap mana pun tahan juga lah mana pun. Biar telang liu. Telang liu biar tapi tahan juga. Jadi itu melatih manusia untuk suatu malakah yang dinamakan sabar. Dan sabar itu adalah sebahagian daripada elemen takwa yang batin tadi. Puasa. Selagi kita bangun bulan-bulan biasa payah sikit, kita nak bangun awal. Kadang-kadang jam sokotok ni mesti bangun jam, tak bangun juga. Nak kata apa? Kalau ada masa niat bagus. Kalau kita ada niat itu sebenarnya sudah baik. Niat nak bangun pagi esok, cari 2-3 jam. Tapi tak mudah percaya. Tak apalah. Niat baik itu sudah dikira. Cuma tak berjaya. Kenapa? Nak kabarnya ada keinginan nak bangun. Hak nak lah. Hak tak ada tambah tu kira apa? Nak tu. Baik. Sekarang bulan Ramadan, orang lebih mudah untuk bangun bersahur. Sekalipun untuk makan bersahur. Kerana banyak faktor, antaranya berkat. Tasaharu fa inna fi sahuri barakat. Bersahurlah kerana pada sahur tu ada berkat. Kita jangan pakai buah ni, aku nak puasa tak bersahur, gagah sikit. Nampak nelang sikit. Orang puasa sahur tu dah agak. Kalau sahur ni nelang, gagah. Jangan pakai buah tu.
Hak nelang ni, yang siapa yang bangun awal, bangun makan sahur, itulah yang lebih mulia. Jadi makan pagi. Jadi sekarang nak kabarnya, nak bangun bulan biasa tu payah. Tapi bulan Ramadan ni untuk tujuan sahur tu dipermudahkan. Dorongan tu jadi lebih kuat. Maka itulah yang dikatakan sebagai sebuah dorongan untuk menanggung. Kalau dulu berat menanang nak bangun ni payah. Tapi yang jadi ringan, kita tahan. Terbaik juga terbaik. Dan jaya. Boleh mana boleh ada. Sekalipun awal Ramadan ni, hujung-hujung tak ada. Tak apalah. Tapi paling tidak sudah ada usaha. Satu, sikit lagi. Dua, elemen-elemen lain. Takwa. Syukur. Apa tu syukur? Syukur ni bukan berarti dia dapat nikmat. Dia merasai bernikmat. Itu syukur. Kita kadang-kadang banyak nikmat sekali pinggang, tapi tak pernah berasa. Kadang rasa macam tak ada benda. Rasa tak ada benda. Syukur ni orang yang hatinya tersedar Allah banyak nikmat. Tersedar di hati. Allah banyak ni. Padahal setengah sebelum tu ada dah, tapi tak mari, tak mari. Jadi syukur ni bermula dari sedarnya hati itu bahawa kita sedang diberi nikmat oleh Allah. Itu syukur. Jadi syukur ini salah satu di antara elemen-elemen takwa yang batin tadi itu. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Tengok puasa kita. Kita hari-hari biasa ni kita makan sedap semua. Makan sedap, hari-hari makan, kadang-kadang sampai puas semua pun ada tak? Berbeza dengan kita makan bulan puasa. Pada waktu buka tu, pada waktu itu kita rasa sangat bernikmat. Sebab itu Nabi kata, Lisa'imi farhatan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa ni dia akan dapat dua gembira. Satu ketika dia berbuka. Sebab tu kalau boleh biarlah kita buat kerja-kerja sikit biar rasa lapar sikit. Tapi orang kita ni ambil falsafah lain. Nak tidur banyak biar kurang lapar. Yang ambil falsafah lain sikit. Nak kurang mana nak kurang lapar ni. Berendam dalam air lah. Macam-macam. Nak kurang pun doakan lah. Tapi buatlah benda-benda biar kita rasa lapar sikit. Itu mencapai hikmah. Farhatan Nabi kata dua gembira. Farhatun inda iftari, gembira pada waktu dia buka bila dia makan tengah lapar. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dia gembira pada waktu dia berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Itu di akhirat lah. Jadi nak kabarnya bila kita makan tengah lapar tu, itulah yang akan menyedarkan kita tentang rasa syukur. Itu kalau kita nak fikir. Sebab tu kunci tadi, kuncinya adalah fikir. Renung. Allah sedar ini makan. Baru mari Allah banyak nikmat ya Allah. Jakitlah timbul sedar. Itu mau boleh syukur. Syukur itu salah satu elemen takwa. Selagi akhir. Baik, salah satu daripada elemen takwa ini adalah al-faqhu, dipanggil sifat fakir. Fakir ni sedar diri. Sedar diri kita ni serba kurang. Itulah kekunci kepada jiwa yang sihat. Jiwa yang sedar diri dia serba kekurangan. Kurang itu, kurang. Sekalipun dia secara zahirnya tidak kurang. Tapi dia tidak sedar diri bahawa dia penuh dengan kekurangan. Bila manusia ni agak terasa dia ni kurang? Bila dia lapar. Sebab tu lapar ni tak boleh kurang. Puan kalau biar tak lelaki lapar balik rumah berat sikit. Buat orang lelaki dia nak sabar buat lapar. Orang lain boleh sabar. Di setengah negara apabila makanan-makanan harian ni tak cukup, berat. Tapi kalau keperluan lain tak cukup, tak apa. Tapi kalau makan tak ada, gandum tak ada, beras tak ada, memang rakyat akan berotok. Tapi kalau tak ada elektrik, tak ada air, tak ada, tak apa lagi, boleh tahan ni. Tapi kalau tak ada makanan, tak ada nasi, jaga. Ini sebab apa? Nak kabarnya hak bahagian perut ni hak kelaparan, itulah yang akan menyedar, menyebabkan manusia akan sangat terasa.
Jadi yang akan membuka perasaan manusia ni, rasa fakir diri ni, bahawa dia ni serba kurang, serba lemah, antara pintu besar dia tu yang akan merasakan hakikat diri dia tu masa dia lapar. Dia lapar, sudah Allah letih, sakit orang-orang. Terasa. Apa yang mungkin tidak dirasai pada waktu dia kenyang, pada waktu sihat. Jadi menyedari tentang kefakiran diri ini, itu salah satu daripada hakikat-hakikat takwa Allah. Sedar kita ni siapa, tak ada apa-apa. Lapar sikit, dorong, politik tangan-tangan, politik kaki-kaki. Sedar. Lemahnya kita ni, dah duduk makan sikit, mepeh dah, dorong. Itu dikatakan fakir. Sedar diri. Sedar diri itu salah satu di antara elemen takwa. Sedari senakau saya terlupa nak khabar ni. Iaitu dalam ibadah amalan puasa, salah satu daripada elemen takwa ni adalah iaitu elemen yang disebut sebagai ukhuwah. Ukhuwah ni sedia orang tahulah, iaitu persaudaraan sesama Islam. Persaudaraan sesama Islam. Macam mana? Sedar, maksudnya orang yang, dalam bahasa lain, orang yang tidak penting diri sendirilah. Semudah, orang tidak hanya fikir diri dia sendiri, dia juga fikir juga masalah orang. Salah satu elemen takwa ni dalam bahasa Arab disebut al-isar. Maksudnya ambil hal juga tentang hal orang. Nabi bersabda, laisa minna man la yahtamma bi amril muslimin. Bukan dari kalangan kami orang yang ada ambil hal dan cara langsung tentang urusan orang Islam lain, bukan. Jadi kesedaran hati terhadap nasib orang lain ni, itu salah satu di antara elemen-elemen takwa. Lalu macam mana dengan puasa ni menyebabkan orang timbul perasaan ni? Kerana tadilah kita dengar cerita di Ethiopia, orang kelaparan, akhir sekali tubuh tu macam kaka tinggal, pulang saja. Kita tengok, tapi tak pernah rasa. Kesiang tu kesiang lah, tapi tidak seperti orang yang alami. Maka kita ni kalau kita tengah lapar molek, baru kita teringat orang tadi. Rupanya gini lapar dia. Sakit rupanya. Jadi kita yang merasai kelaparan itu, kalau diarahkan secara betul dengan renungan dia akan menjadikan orang ini ni cana hal orang tadi. Gini rupanya susah. Dia akan cana orang tadi. Kalau tidak, dia akan mikir orang. Dia fikir diri dia. Gini rupanya susah. Itu elemen takwa. Maka demikianlah, puasa ini dia akan membina takwa manusia zahir dan batin. Cuma tinggal ni kunci tadi tu. Antara kunci iman dan juga harapan dan renungan. Kita kena tengok. Perkara-perkara tadi kena fikirkan, kena fikir hayati baru nampak. Kalau buka Allah, tengok balik pelajaran-pelajaran tu, menyadarkan hati nikmat, bawa syukur dan sebagainya. Jadi itulah antara perkara-perkara. Yang lagi tu saya nak khabar tu mungkin masa tak pergi jauh sangat, iaitu elemen takwa yang ketiga tadi tu, iaitu tasfiyatul qulub, penyucian hati daripada yang lain dari Allah ni. Saya nak sebut cara ringkas je. Kita tengok kepada apa yang Nabi buat pada bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan tu, Nabi menjurus kepada hal ini. Apa yang Nabi buat? Nabi banyak beriktikaf di masjid. Nabi tidak bersama dengan keluarganya. Banyak beriktikaf dan menumpukan perhatian. Dan Nabi buat satu tempat yang kecil, yang dia panggil makbah ataupun khibat, kemah kecil. Nabi masuk dalam tu iaitu tempat yang agak terlindung daripada orang, untuk tujuan memfokuskan ingatan hanya ingat kepada Allah dan beribadah. Setiap tahun Nabi lakukan ini. Tiap-tiap tahun Nabi buat ini, kecuali tahun terakhir, yang mana pada tahun tu Nabi wafat, Nabi tak buat. Baik, apa artinya? Bahawa perbuatan Nabi 10 hari terakhir Ramadan itu, itulah puasa takwa yang pekat 3 tadi itu. Usaha untuk melupakan yang lain, untuk ingat kepada Allah. Ini tak apalah, mungkin bukan bahagian kita. Yang penting dua pertama tadi tu, ibadah zahir kita, kemudian takwa peringkat kedua tu, iaitu batin kita. Ada gerak-gerak batin kita tadi, dengan syukur, dengan sabarnya, dengan sedar dirinya, dengan itu dan ini, macam-macam lagi. Itu yang perlu kita bina dengan ibadah puasa kita. Adapun yang ketiga itu mungkin golongan-golongan khususiah lah.
Sebab kita ni tahu sajalah 10 hari terakhir itu duk sibuk cari baju lain. Tapi tak apalah, benda tu harus. Bukan dilarang. Cuma nak khabar trend Nabi, dia fokus kepada takwa peringkat 3. Itu adalah satu kelebihan. Cuma penting kita jaga dua pertama tadi tu. Kalau dapat kita bina yang ini, maka Ramadan menjadi madrasah yang akan membina orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan ibadah puasa kita ini bererti, sehingga kalau kita dapat menghayati makna-makna ini dalam ibadah puasa kita ni, akan datang puasa tu dah sampai lagi puasa bersenang dah. Kita dah nampak dah rahsia dia, kita dah nampak dah keutamaan dia tu. Kita nampak kelebihan-kelebihan dia tu, akan datang masuk dalam puasa tu, kita akan terima dengan penuh keinginan, kemauan. Jadi saya rasa itu saja antara yang saya nak ajak muslimah-muslimat untuk kita sama-sama. Mungkin tidak banyak, cuma 2-3 perkara saja, tapi yang penting mudah-mudahan kepahaman ini membantu kita untuk menghayati ibadah puasa kita nanti. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapkan kepada antara Profesor Madya Dr. Abdul Manam Hafizahullah atas pencerahan yang telah diberikan kepada kita. Dan kalau waktu yang terbatas ini, saya buka kepada 1-2 soalan. Jadi tuan-tuan mempunyai soalan dan kemusykilan, dipersilakan. Kalau ada siapa yang nak tanya? Ada? Kalau tak ada, tak apalah. InsyaAllah kita sama-samalah mengakhiri bicara ilmiah kita pada malam ini. InsyaAllah selepas Isyak nanti, kalau ada sesiapa yang nak mengambil ijazah zikir ataupun disebut sebagai talqin bai'ah, amalan-amalan zikir ini dipersilakanlah untuk sama-sama mendapat bimbingan daripada Profesor Madya Dr. Abdul Manam bagaimana zikir yang sewajarnya kita lakukan, zikir yang ada sanad dan bersilsilah, sehingga kepada Rasulullah SAW. Jadi sekali itu sajalah saya bagi pihak moderator memohon keampunan, kemaafan sekiranya terdapat salah dan silap saya sepanjang mengendalikan bicara ilmiah pada malam ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.